Shalom, selamat pagi saudara terkasih. 主内弟兄姊妹，大家早上好。 Saudara, sama seperti lagu yang kita sudah tadi baru bawakan sebelum firman ini akan disampaikan. 当下我们就要把神的话语传讲出来。 Sudahkah kita semua mempersiapkan hati kita di hadirat Tuhan? 是不是我们已经预备好了我们的心？ Saudara, mari kita saat ini datang kepada Tuhan sekali lagi. 让我们在一起的来到神的面前。 Di hadirat Tuhan kita siap mendengar suara Tuhan. 在神的面前，我们已经预备好要听他的话。 Kita berdoa. 让我们祷告。 Bapa, ini kami ada di hadapan-Mu saat ini. 父神，我们此刻在神你的面前， Baik kami yang ada di dalam ruang ibadah ini, 无论是在这个敬拜的地方， maupun setiap kami yang saat ini ada duduk di depan monitor komputer kami. 或者是在家里在电脑面前， Bapa, kami datang dengan hati yang terbuka bertemu dengan Engkau. 神，我们来到你的面前，把自己的心向你敞开。 Berbicaralah Bapa, 父啊，求你向我们说话， isilah hati kami, 求你填满我们的心， sehingga kami sungguh mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. 从你的话语里面，我们可以得着能力。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们奉耶稣基督的名祷告的， Amin. 阿门。 Saudara, saya ajak kita semua buka firman Tuhan kita dari Lukas pasal yang ke-10. 弟兄姊妹，让我们打开圣经《路加福音》第10章， Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42, ayat yang cukup singkat ya. 从第38节我们念到第42节。 Saudara, kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan Mandarin. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." 第38节，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。她有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就近前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦忧，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。” Saudara sekalian, pernahkah saudara mengalami atau pernah melakukan aktivitas beberapa berikut ini yang saya akan sampaikan? 我要讲出来的时候，一些事情是不是你们曾经这样的做过？ Saudara, pernahkah Anda ketika mungkin para ibu-ibu yang sedang memasak, sambil memasak, kemudian Anda sambil mendengarkan siaran TV? 是不是有一些妇女，她一边的煮饭，一边的听新闻？ Atau saudara kita yang kerja sambil saudara itu membalas chat? 或者是你一边的工作，一边的回复那一些聊天的东西？ Atau ketika Anda sedang dalam perjalanan, Anda menyetir, sambil menyetir Anda angkat telepon dan menjawab telepon. 或者是你一边的驾驶汽车，又一边的听电话？ Saudara, pernahkah Anda melakukan hal yang seperti ini atau mengalami hal seperti ini? 你是不是曾经这样的做过这样的事情呢？ Saudara, apa yang bisa kita lihat dari beberapa contoh yang tadi saya sampaikan itu? 我们看到那一些的举例。 Saudara, gambaran itu ada menggambarkan satu istilah yang kita sebut multitasking. 这个事情呢是叫做多种事物一起做。 Jadi multitasking itu adalah ketika kita melakukan dalam satu waktu yang sama
beberapa kegiatan atau setidaknya 2 kegiatan dalam satu waktu yang sama. 就是在同一个时期、同一个时候，我们做多种的工作服务。 Apa yang menjadi penyebab orang sering melakukan multitasking? 为什么人家要这么做呢？ Biasanya alasannya adalah karena efisiensi waktu. 一般上人家是说呢，为了节省时间呢。 Karena waktu yang terbatas, sementara ada banyak hal yang kita perlu kerjakan, akhirnya kita bisa melakukan 2 kegiatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. 因为有很多的工作，时间又不够，所以我们就要把这些东西一起做。 Nah saudara, multitasking ini bukan hanya terjadi dalam kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. 这个多种事物一起做呢，不只是在一般上的生活上出现， Tapi bisa juga hal ini dialami dan terjadi di dalam perjalanan spiritual kita. 可是这样的事情也可能在我们的属灵生命的道路上发生。 Hal yang bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. 在我们的属灵生命上， Sebagai contoh, 举例， saudara pernahkah Anda pada saat Anda tahu pagi hari saya harus saat teduh, kemudian Anda saat teduh sambil Anda makan sarapan pagi? 是不是你曾经在早上你灵修的时候，一边灵修又一边吃东西，吃早餐？ Ataupun pada saat Anda berdoa, saudara, pikiran Anda itu memikirkan banyak hal. 或者是一边的在祷告，但是思想又已经想到了其他许多的工作。 Pernah saudara ketika Anda berdoa, Anda diam, Anda berdoa dalam hati. Namun pikiran Anda sedang memikirkan mungkin pekerjaan yang akan saya kerjakan, tugas yang harus saya selesaikan. 或者是你安静下来，不出声的祷告，但是你的思想又想着这个工作还未做，那个工作还需要去处理等等。 Pada saat teduh, Anda buka Alkitab, Anda baca Alkitab. 可是当你灵修的时候，你打开圣经， Anda baca, namun pikiran Anda bisa berpikir begitu banyak sekali hal. 你是在读着圣经、看着圣经，但是思想里面充满了许许多多其他的事情。 Jadi saudara, multitasking ini bukan hanya terjadi dalam melakukan 2 kegiatan, namun ketika melakukan satu hal, pikiran Anda juga bekerja. 2 kegiatan yang sedang Anda kerjakan. 那么这个多种事物的事情，就是说不是一般上出现而已，只是在你思想在思想的同时呢，有许多的东西跑出来。 Jadi saudara, kalau kita pikir-pikir, apakah misalnya ketika saya saat teduh, saya sambil sarapan, bisakah kita fokus? 那我们想一想看，如果我们一边的吃早餐，是不是我们能够集中精神专注在我们的灵修上呢？ Atau mungkin kita nggak perlu membaca, sekarang zamannya keren, segala sesuatu kita bisa dengar lewat renungan, kita dengar audio sambil saya kerja. Dengar firman Tuhan audio sambil saya kerja. 是不是我们能够一边的听呢，一边又工作呢？ Jadi saudara, seandainya Anda sedang ngepel sambil Anda dengar firman Tuhan, mungkinkah kita bisa fokus? 是不是你一边的在这个弄清洁地上，但是又在一边的听到？ Bagusnya waktu kita itu jadi efisien. 最好就是把时间把它极致化。 Namun efektivitas dari apa yang kita kerjakan itu jadi berkurang. 但是我们所做的事情可能会减少了， Jadi tidak maksimal. 没有达到了最高峰了。 Nah saudara, hal inilah yang terjadi juga dalam cerita yang kita tadi baru baca, kisah Maria Marta. 就是我们看到了在刚才所念的马大和玛利亚的故事。 Saudara, apa yang terjadi dengan Marta? 到底在马大身上发生了什么事呢？ Saudara, kalau kita melihat Marta sedang mengalami satu pergumulan dalam dirinya. 我们看到的是马大遇到了一个他所挣扎的事情。 Kesulitan yang dihadapi adalah dia tidak tahu untuk menempatkan apa itu first things first. 其实马大不知道哪一个事情是应当接受优先的。 Kalau multitasking, persoalan utama kita adalah karena kita kesulitan menentukan apa itu first thing first. 可能我们对神也是这样，不懂得什么是应当优先的。 Saudara, apa itu first thing first? Itu artinya adalah bagaimana saya mampu untuk menentukan mana yang utama yang harus saya kerjakan. 那么优先就是说呢，哪一样的事情呢，应该先放在第一位，先去处理。 Marta mengalami kebingungan untuk menentukan apa itu first thing first. 马大呢就觉得犹豫了，不懂得了什么是应当优先。 Saudara, kalau kita baca mungkin kita akan lihat, Marta akhirnya dia mengambil sebuah keputusan, first thing first-nya adalah melayani. 那马大以为呢，最优先应该做的就是
来接待主耶稣。 Namun saudara, apakah kita yakin kalau memang itu keputusan yang dia ambil karena dia mau menjadikannya sebagai yang utama melayani? 是不是他所做的决定就是优先接待主是对的呢？ Kalau kita pikir-pikir, masa sih Marta nggak berpikir dengerin Tuhan itu juga penting? 难道马大没有想到吗？倾听主耶稣说话，那也是很重要的事啊。 Saudara, ketika saya mikir-mikir, kemudian saya merenungkan ini, masa sih Marta nggak merasa dengerin Tuhan penting sehingga dia first-nya melayani? 难道马大不懂呢？听主耶稣说话是更重要，多过于招待主耶稣呢？ Bisa jadi Marta mengalami kebingungan. Dia sebenarnya juga merasa dengerin Tuhan penting. 可能马大他真的不知道了，他已经疑惑了。 Tapi menjamu Yesus juga penting. 当然，招待耶稣是重要的， Ketika dia ada di tengah persimpangan antara dua pilihan, 但是当你要做一个选择的时候， dengerin Yesus atau jamu, melayani Yesus, 听耶稣的话，或者是招待耶稣呢？ akhirnya berujung kepada satu keputusan yang dia ambil mungkin tanpa dia juga inginkan atau sadari. 那么最后他所拿的决定是他了解应该做的， Tapi secara narulinya akhirnya berakhir dengan dia melayani Tuhan. 照他的本心呢，那他就是去接待耶稣了。 Pergumulan yang dia hadapi antara menjamu Yesus atau mendengar Yesus, 然后是听主讲话，或者是招待主呢？ akhirnya berujung kepada sebuah konflik. 那么这产生了一个纷争， Pergumulannya antara mana yang first thing first berujung kepada satu konflik. 这个优先的事情呢，使他遇到了一个纷争。 Saudara, konflik apa yang terjadi? 那么什么事情发生呢？什么纷争发生呢？ Kita lihat ayat 39. 我们看第39。 Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria, yaitu Marta punya saudara namanya Maria. 她有一个妹子名叫玛利亚， Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataannya. 那么玛利亚正坐在主的面前听主的道。 Lihat ayat 40. Sedang Marta sibuk melayani. 但是马大呢，他的事多，他就事后。 Ketika dia sibuk melayani, dia lirik dan lihat saudaranya Maria. 让他在事后，他在处理事情的时候，他又看了玛利亚。 Wah, dia santai sekali. Santai sekali Maria dengerin Yesus, nggak bantu saya. Dalam hatinya sudah ada pikiran seperti itu. 那么他就看到玛利亚，他就心里问了。 Kemudian akhirnya apa yang ada di dalam pikirannya, yaitu dia lihat Maria, Maria kenapa nggak membantu saya? Itu sudah muncul perkataan di pikirannya. 那么在他的思想里面，他就想到，为什么这个玛利亚不协助我呢？ Apa yang ada di dalam pikirannya akhirnya dia luapkan lewat kata-kata. 那么什么是在他思维里面的呢？他就把它发泄出来了。 Akhirnya apa yang dia katakan? Dia bukan datangi Maria, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik. Dia bukan datangi Maria. Problemnya adalah dengan Maria, kan? 那么他的问题就是他把它发泄出来了。 Namun dia datang dan dia mendekati Yesus. Dia 那么 bukan tegur Maria, dia dekati Yesus. 他靠近了主耶稣，他为了要责备玛利亚。 Apa yang dia katakan? Dia datang kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli kalau saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 他对主耶稣说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。” Ketika Marta mengalami problem untuk menentukan first thing first-nya, 当马大遇见了这个问题，到底哪一样事情应当优先的时候， kemudian dia melihat kondisi di sekitarnya tidak mendukung, 而且他看到了他四围的环境没有支持他， emosi meluap, 他就发生了情绪， kemudian meledak keluar. 而且他的情绪就爆炸了。 Dan meledak keluar bukan kepada Maria, namun sekarang ditujukan kepada Yesus, dia komplain. 他情绪化不只是针对玛利亚，但是也针对了主耶稣。 Sampai dia juga tanpa sadar dia sedang mengontrol Yesus dengan berkata, suruh dia bantu aku. 可能他也没有了解到自己，他已经想方要去控制主耶稣基督，帮助自己了。
Ketika kesulitan menentukan apa itu first thing first, membuat diri Marta 当马大 bisa mengontrol emosinya. 当马大遇到了这个优先的问题的时候， Bukannya berujung kepada satu pelayanan yang indah menjamu Yesus, 他没有做出来的就是对主耶稣做一个好好的服侍， tapi jadinya bad mood, buah bad mood yang dihasilkan. 反而呢，他情绪化了。 Saudara, seharusnya kalau kita lihat kondisi Marta, 如果我们看着马大， harusnya Marta nggak begitu dong. Harusnya Marta nggak begitu. 其实马大不应该如此的。 Namun saudara, mari kita perhatikan kembali dan refleksi terhadap diri kita masing-masing. 但是我们可以看，是不是我们自己也是一样的？ Saudara, kadang kita bisa ada di posisi seperti itu. 有时候我们也可能进入这样的位置。 Kita bisa ada di kondisi di mana kita tahu kita perlu waktu untuk saat teduh. 我们知道，有时候我们需要拿出时间来做灵修， Namun di satu sisi ada banyak list pekerjaan, aktivitas yang sudah harus dan wajib kita kerjakan. 但是一方面呢，我们有很多的工作表要去进行。 Sehingga kadang kita tahu Tuhan penting, kita tahu kita perlu utamakan Tuhan. 我们知道，我们应当优先主的事情， Namun karena situasi akhirnya membuat kita kadang bisa mengambil keputusan untuk first thing first kita bukan datang mendengar Tuhan. 但是有时候因着环境的事情呢，我们的优先不是先到主的面前做主的事。 Namun bisa jadi juga kita first thing first saya tetap harus Tuhan. 可能我们说，我应当优先神， Saya akan tinggalkan semua kegiatan saya dulu, saya datang kepada Tuhan. 我要暂时先放下一切手上的工作，我来到神的面前。 Pada saat saya duduk, yang penting saya saat teduh. 最主要的时候，我先坐下来，我先做我的灵修。 Saya anak Tuhan, saya wajib saat teduh. Saat teduh itu adalah sebuah kebutuhan satu kewajiban orang Kristen. 我是神的儿女，那么这个灵修呢，是我们每一个神的儿女应当去进行的。 Jadi akhirnya mungkin kita berujung kepada saya akan saat teduh dan saya duduk diam dan saat teduh. 那么我们就界定了，我们要坐下来灵修吧。 Namun persoalan yang sering terjadi ada pada saat teduh. Saya multitasking. Pikiran saya 可能我们进修的时候呢，我们就进入了多种事物的情况，思想方面混乱了。 bisa baca, namun saya sedang memikirkan ini harus itu. Nanti setelah saya selesai saat teduh, saya perjalan ini itu. 可能我们是一边在进修，一边在可能读经，但是思想上又在胡思乱想了很多事情未做。 Saudara, pikiran kita susah untuk dikekang. 那么我们很难呢，使我们的思想安静下来。 Sehingga kita oke lah, yang penting saya udah baca firman Tuhan. 我们说，可能最重要的呢，就是读神的话。 Oke lah, jadi saya agak tenang kan. Yang penting saya baca firman. 最重要的就是说，我有读圣经呢，我读神的话。 Jadi ujung-ujungnya saudara saat teduh itu bukan lagi sebagai sebuah resting in God. 那么， Istirahat di hadapan Tuhan. 那么我们的灵修呢，并不是成为一个真的在神的面前安静自己了。 Saudara, sebenarnya apa tujuan dari saat teduh? 其实呢，灵修的目的是什么呢？ Mendengar Tuhan. 听神呢， Lewat baca firman Tuhan. 而只是读圣经呢？ Oke, kalau kita bilang mendengar Tuhan lewat baca firman Tuhan, pada saat engkau baca firman Tuhan, apa yang engkau dengar? Tuhan bicara apa kepada Anda? 那如果我们说灵修是听神的话，还有读经，那么我问你，当你灵修的时候，是不是你听到神的话呢？ Oke, seandainya kita bilang hari ini saya saat teduh dari kisah Maria dan Marta. 可以说呢，今天我们的灵修是玛利亚的故事。 Kemudian kalau kita ditanya, jadi waktu kamu renungan, apa yang Tuhan bilang kepadamu? 那么我们说，当你在思念的时候、默想的时候，到底神跟你说什么呢？ Mungkin kita akan jawab, Tuhan mengingatkan kita itu jangan seperti Marta, tapi harus seperti Maria. 可能你会说神使我注意到了，不要像马大，要像玛利亚一样。 Jangan terlalu banyak melayani, tapi harus dengar dengan Tuhan juga. 不要太多的做事，但是要听神的道。 Karena tanpa sadar pun ketika kita menjawab, lihat jawaban saya tadi. Tuhan mengingatkan kita jangan seperti Marta, tapi seperti Maria. 可是我们有注意到吗？神要我们的就是不要像马大，而是要像玛利亚一样。 Saudara, apa menjadi persoalan di dalam jawaban yang tadi saya berikan? 到底刚才我所给你的这个回答有什么不同呢？ Pertanyaannya adalah, Tuhan ngomong apa sama kamu?
我的问题就是，到底神跟你说了什么呢？ Sama kamu secara personal. 跟你本身呢说了什么呢？ Tapi jawaban saya, 但是我的回答， Tuhan ingatkan kita. Kita bukan saya. 神要我们众人做什么呢？ Artinya saya tidak sedang dengar apa yang Tuhan ngomong ke saya secara personal. 那可能我们没有注意到的，到底神跟我本身说什么呢？ Tapi yang saya lakukan hanya saya baca kisah ini, saya tarik aplikasi, dan saya buat sebuah statement. 当我看到这个故事的时候呢，我就要拿出了一些事情来应用。 Saya hanya tarik aplikasi dari apa yang saya pahami dari cerita ini. 那么我所要做的就是，到底我对这一段故事我明白了什么呢？ Saya tidak sedang mendengar, Tuhan, kalau hari ini Tuhan bicara lewat kisah Maria, apa yang Tuhan mau ngomong kepada saya secara pribadi? 到底呢，神从这个故事里头，到底要向我本身说什么呢？ Gimana saya bisa tahu Tuhan ngomong apa sama saya secara pribadi? 那么到底我怎么样知道呢？神要对我本身说什么呢？ Hanya dengan kita datang dan resting di hadapan Tuhan. 唯有当我们来到神的面前，安静自己的时刻， Tenangkan pikiran kita, 我们要安静我们的思想， baca firman-Nya dan diam di hadapan Dia. 而且读神的话，在神的面前安静自己， Dan tanya Tuhan, apa yang Engkau mau katakan padaku secara pribadi hari ini? 而且要问神：神啊，到底你要向我说什么呢？ Ketika engkau diam, Roh Kudus di dalam dirimu akan berbicara. 当你安静自己的时候呢，圣灵就会向你说话， Sehingga engkau tahu, oh Tuhan, ada sesuatu yang engkau mau katakan dan engkau jadi jelas. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan, kamu terlalu sibuk loh. Walaupun kamu duduk dan baca firman, tapi pikiranmu melayang. 那么神就会说：他要向我们本身说什么，我们就可以知道了。 Jadi saudara, first thing first itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. 那么优先呢是不容易进行的。 Ketika kita tidak mampu menentukan apa yang tepat yang menjadi bagian yang utama kita harus kerjakan. 当我们不能决定哪一个是应当优先的时候， Kita akan berujung sama seperti Marta yang akhirnya penuh dengan buah-buah kemarahan, kekesalan, kekecewaan. 它的结果就是我们会变成像马大一样发生情绪化了。 Karena mungkin dia berpikir harusnya yang benar itu adalah melayani juga sesuatu yang benar. 马大认为呢，对的应该是接待耶稣啊， Dia berpikir dengan konsep dia. 他是用自己的思维去想的。 Dan dia menganggap apa yang dia pikir itu benar dan sama Tuhan Yesus juga punya pemikiran yang sama dengan dia. 他认为他所想的是对的，而且主耶稣也应当有这样的看法。 Sehingga membuat dia begitu berani dan merasa karena dia di posisi benar, dia bisa akan memerintah Yesus, suruh Maria bantu saya. 那么他认为他是对的时候呢，他就变成很有胆量，他就直接的向耶稣要求玛利亚同样的服侍主。 So, namun bagaimana dengan Maria? 那么玛利亚做什么呢？ Di ayat 39 tadi kita baca, Maria itu duduk dekat kaki Yesus, terus mendengarkan perkataan. 39节告诉我们说，玛利亚一直的坐在主耶稣的面前听主的话， Kata terus 一直 mendengarkan. 的坐在那边听到。 Terus itu artinya apa, saudara? 到底一直是什么意思？ Terus artinya tidak ada hal lain yang dia kerjakan, dia terus itu fokus. 一致的意思是他没有做其他的事情，他是专注于主的道。 Terus artinya adalah saya benar-benar menaruh seluruh perhatian saya untuk mendengar. 那么一致的意思就是说，他完全的注意力放在听道。 Inilah keputusan yang Maria ambil. First thing first-nya adalah mendengar Yesus. 那么玛利亚的优先就是呢，听主的道。 Pada saat dia mendengar Yesus, dia resting. 当他听主的道的时候，表示他已经安静了自己。 Resting apa? Dia resting seluruh pikirannya. 他把他的完全的精神呢安静下来了。 Bisa jadi mungkin Maria berpikir, Marta lagi sibuk, haruskah saya melayani juga membantu Marta?
可能玛利亚也曾经想过，马大这么忙啊，是不是我应当帮助他呢？ Tapi Maria menunjukkan dia tidak perlu terlalu mengopenin apa yang ia pikirkan. 但是玛利亚不去管那么多的这样的思想， Dia hanya restingkan semua pikirannya. 她把她的思想安静下来了， Ambil keputusan, duduk dan terus mendengar. 然后哪一个决定就是一直的坐在主的面前听到。 Apakah ini bisa kita simpulkan bahwa Maria berarti dia hanya mendengar dan tidak pernah melayani? 那么是不是我们可以说玛利亚没有参加侍奉呢？ Saudara, Yohanes 12 kalau nanti saudara bisa buka dan baca. 约翰福音12章这么说。 Itu adalah cerita setelah Raja Rus dibangkitkan oleh Yesus. 那个故事是关于拉撒路复活的。 Di Yohanes 12 diceritakan ada seorang perempuan namanya Maria, saudaranya Marta. 那么那边告诉我们说呢，有一个女子叫做玛利亚，拉撒路的姐 Dia 妹， mengambil minyak narwastu, kemudian dia meminyaki kaki Yesus. 她拿了那个香油，而且搞了耶稣基督。 Saudara Maria melayani Yesus. 玛利亚是珍惜耶稣的， Marta melayani Yesus. 马大呢是服侍耶稣的。 Namun apa yang membedakan antara kedua ini? 到底这两人有什么不同呢？ Tadi Marta melayani tanpa terlebih dahulu duduk di hadapan Tuhan. 马大呢是服侍，他没有先在主的面前听到， Sehingga hasilnya pelayanannya yang harusnya melayani Tuhan ada sukacita berujung kepada suasana hati yang tidak baik. 那么结果就是呢，没有按照应当发生的事情，而且产生了纷争情绪化的事情。 Karena sumbernya adalah berdasarkan inisiatif nalurinya pribadi untuk melayani Yesus. 因为他的最先的作为就是按照他本身的意念去行， Sementara Maria, 但是玛利亚呢， dia first thing firstnya adalah resting in God. Diam di hadapan Yesus. 他的优先选择就是先安静自己在神的面前， Mendengarkan Yesus. 听主耶稣基督。 Mendengarkan dia membuatnya mengalami sebuah relasi yang semakin mengerti, memahami Yesus dan isi hatinya. 那么听主耶稣基督的时候，使他产生了一个对主更亲近、更明了主的关系。 Sampai akhirnya Yesus berkata di ayat 42. 那么最后在42节，耶稣这么说。 Tetapi hanya satu yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil oleh bagian darinya. 但是不可少的只有一件，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。 Apa bagian yang terbaik yang dipilih Maria? 到底最好的东西是什么呢？ Oh, bagian terbaik adalah duduk dan mendengar. 可能最好的东西是能够坐在主的脚前听话， Apakah itu? Apakah benar itu? 是不是对呢？ Atau sebenarnya bagian terbaik yang dia punya adalah Yesus? 可只是最主要的福分，就是他拥有了主耶稣。 Bagian terbaik yang di sini bukan bicara hanya sekedar bilang, oh dia mau mendengar. 这里所说的最好的福分，不只是能够听到， Karena kalau bagian terbaiknya kita katakan mendengar, bisa jadi dia mendengar apa yang dia sedang butuhkan dan mau. Kembali lagi, aku. 那可能我们会看到他一直的在表达是我自己。 Tapi ketika Maria mengambil keputusan terbaiknya, bagian terbaiknya adalah Yesus sendiri. 但是玛利亚选择最好的福分的时候，是关于主耶稣本身。 Sehingga mendengar menjadi sebuah hasil dari keputusan dia mengambil bagian terbaik. Yesus adalah yang terpenting. 所以他决定呢，坐下来听到的时候，就表示说他珍惜主耶稣这一份福分。 Karena Yesus yang terpenting, maka saya hanya cukup duduk dan datang mendengar dia. 因为耶稣是最重要的，那么我就是坐在他的面前，他的脚前。 Sehingga dari hasil dia datang dengan Tuhan, menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam hidupnya. 那么他就这样的把耶稣基督放在他生命里头最重要的位置。 Inilah yang menghasilkan sebuah hasil buah yang mana dia melayani all out. 那么就这产生了一个完全服侍的心态了。 Karena bukan lagi minyak narwastunya yang paling penting.
因为他曾经拿香油给耶稣。 Tapi yang berharga itu adalah Yesus. 但是最主要的、最重要、之前的，乃是主耶稣本身。 Tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan termasuk pelayanan kita kepada Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan di luar Kristus. 那么没有一样东西，无论是我们的服侍、侍奉等等，能够超过主耶稣基督本身。 Saudara, Yohanes 15 ayat yang kelima. 那么约翰福音第15章第5节， Yesus ngomong sendiri. 耶稣这么说。 Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamu itu ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia baru berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 约翰福音15章5节，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。 Marta melayani di luar Yesus, di luar dia menempatkan Yesus sebagai yang utama. 那么马大的服侍呢，是在主基督以外的，是在外边的。 Dia tidak tinggal di dalam Kristus seperti ranting yang tinggal di dalam 马大没有住在主里面，就好像这里所说的枝子是在葡萄树里的。 sehingga buah yang dihasilkan apa akhirnya? 那么它所产生的果子是怎么样的呢？ Kekesalan dengan kekhawatiran dan terlalu mengkhawatirkan banyak hal, Yesus bilang. 那么它所结出来的果子就是那些忧虑啦等等的事情。 Sementara Maria, 那么玛利亚呢？ dia hanya cukup tinggal di dalam Yesus. 她只是在主耶稣基督里面， Karena dia tahu yang dia butuhkan adalah pokok anggur itu. Karena ranting butuh pokok anggur untuk dia bisa bertengger kan? 因为她主要她注意了，她知道她需要的是这个葡萄树，枝子应当是在葡萄树里的， Sehingga dia tahu dia hanya butuh Yesus. 所以她知道她应当坐在主的面前。 Dan pada saat dia melekat kepada Kristus, 就是当她接近主耶稣的时候， dia mendapatkan seluruh sumber nutrisi. 那她就得到了完完全全的养分。 Kalau ranting bisa hidup karena mendapatkan nutrisi dari pokok anggur. 枝子可以发展，因为它从这个树枝得到了养分。 Maka Maria mendapatkan hidup dan berbuah karena dia mendapatkan firman Tuhan. 它能够结出果子，就是因着它从主那边得到了主的话， Sehingga dia menghasilkan buah. 所以它就结果子了， Dan buah yang memuliakan Bapa di surga. 是荣耀主名的果子。 Saudara, bagaimana dengan kita? 那么我们怎么样呢？ Mungkin sebagian kita pernah melayani dan merasa ada banyak sekali pergumulan karena kekesalan dan segala macam yang terjadi. 可能我们曾经服侍主，但是我们也有许多的那些不喜欢的事情发生， Capek dan lelah. 我们觉得我们很疲乏了。 Saudara, lihat kembali. Selama ini mungkin apakah saya kelupaan kalau saya ranting yang harus bertengger pada pokok anggur. 那么可能我们暂时忘记了，我们是应当靠近这个葡萄树干的。 Apakah mungkin karena selama ini saya melayani, saya berpikir Yesus mau seperti itu. 可是我们有时候服侍的时候，我们有这么想吗？到底主耶稣是不是这样的想呢？ Sehingga saya jadi salah paham dan saya kelelahan sendiri. 是不是可能我误会了，所以我自己变成很疲乏呢？ Saudara, ketika mungkin kita bilang kita mau saat teduh, kita butuh resting di hadapan Tuhan. 当我们说我们要灵修的时候，我们坐在主的面前， Saudara, pastikan kalau Anda sungguh mendengar Dia. 要知道的就是我们应当在主的面前安静自己， Jangan melakukan sebuah ritual agama. 不要只是在宗教意识上这样的反应来行出来。 Lebih baik engkau tidak perlu baca Alkitab kalau engkau tidak mendengar Tuhan, bukan? 不用读圣经，如果你不听主的话， Seakan-akan saya sedang mengatakan, enggak usah baca Alkitab ya. 那不要说，你教导我不读圣经。 Kira-kira bahasa saya adalah saya mengatakan, berarti Anda juga sedang membohongi diri Anda sendiri kalau kita membaca, namun kita tidak mendengar dan merasakan sumber firman itu memberikan hidup buat kita.
那么我们渡的时候，我们就要找到这个源头。 Saudara, pernahkah Anda merasakan sungguh kalau firman itu yang membuat kekuatan buat Anda untuk terus menjalani hari-hari Anda? 对， Pernahkah saudara merasa firman membuat Anda merasakan hidup, menjalani hari-hari Anda? 是不是你曾经觉得呢？神的话语使你充满了生命力？ Saudara, 2 minggu yang lalu saya banyak pikiran. 2个礼拜前呢，我有很多的思想， Banyak pikiran untuk apa yang sedang saya mau kerjakan. 我就想呢，有很多事到底我怎么去进行呢？ Sehingga pagi hari saya saat teduh, saya tidak bisa dengar Tuhan. 所以当我早上灵修的时候，就很难安静自己。 Saya baca firman Tuhan. 我读神的话 Saya tadi aplikasi ya bisa, kan baca aja nggak susah. 我想呢，应当是容易的。 Tapi Tuhan mau ngomong apa lewat firman yang hari ini saya baca? 但是神到底从这个经文里面要向我说什么呢？ Pada saat saya berusaha untuk diam dan tenang, pikiran saya asik melayang memikirkan apa yang saya perlu kerjakan. 但是当我在读圣经的时候，思想就在这里的胡思乱想了。 Sehingga hampir 1 minggu itu saya benar-benar tidak merasakan kekuatan itu untuk dari firman. 那么我那1个礼拜里面，我好像我从这个神的话语里面没有得做什么， Sehingga berujung kepada banyak kekhawatiran, banyak hal yang muncul, mengganggu pikiran. 那么就产生了一些忧虑啦等等的事情， Simpelnya emosi jadi tidak stabil. 所以就造成我的情绪不稳定。 Kalau emosi tidak stabil, ketemu sesuatu yang tidak serk di hati, 那么如果情绪不稳定，又遇到了你不喜欢的东西的时候， orang di sekitar, yaitu orang rumah tentunya yang paling dekat, akan menjadi tempat pelampiasan. 那么在我们四周围的家人呢，可能就成为我们发射的目标了。 Saudara, ketika hal itu terjadi, saya sadar kalau ada sesuatu yang bermasalah dalam diri saya. 当这样的事情发生的时候，我就了解到了我本身有问题了。 Sampai satu hari saya datang lagi pada Tuhan di pagi hari itu. 那么一天早上，我就来到神的面前， Kemudian Tuhan kasih tahu, 神就告诉我， engkau terlalu menyibukkan dirimu dengan banyak pikiran. 你太专注于自己了，太多的思想了， Sehingga engkau tidak mendengarkan aku. Engkau tidak bisa mendengar aku. 所以你没有听到了我说话。 Sehingga perkataan-perkataanku yang adalah hidup dan memberimu hidup itu membuat kamu tidak bisa merasakannya. 但是我的话呢，其实是可以恢复人的，你就没有听到了。 First thing first, letakkan semua yang mengganggu pikiranmu. 所以优先呢是很重要的。 Datang hanya cukup diam di hadapanku. 来到主的面前，安静自己， Sehingga kekuatan yang dari Tuhan menghasilkan sebuah buah, kedamaian, ketenangan. 来到主的面前，我们就得到了平安，就安息，而且又可以结果子。 Saudara, biarlah setiap kita kembali diingatkan Tuhan hari ini lewat firman Tuhan. 今天我们来到神的话语， Apa yang menjadi first thing first Anda? 到底我们明白了吗？什么是优先呢？ Maukah Anda untuk merasakan diam, resting di hadapan Tuhan? 是不是你要在神的面前安静自己呢？ Membuat engkau merasakan kekuatan untuk engkau menjalani segala aktivitas yang engkau perlu kerjakan. 那么你就领受了力量来成就一切的事情， Dan bahkan bisa menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. 而且又能够结出荣耀主的果子。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa, firman yang kami dengar saat ini 主啊，我们听到了你的话， adalah perkataan yang Tuhan telah sampaikan lewat hamba-Mu. 是能够帮助我们、勉励我们的话。 Tuhan, berbicaralah terus kepada kami sepanjang hari ini, 主啊，求你一直的向我们说话吧， besok dan seterusnya, 明天还有继续下去， sehingga kami sungguh 所以我们就能够真正的 merasakan kekuatan dari Engkau, 从你那边呢，觉得我们领受了能力， sehingga kami tahu yang kami butuh hanya bertengger kepada pokok anggur yang benar. 使我们更明白，我们应当依靠这个枝子依靠这个葡萄树干。 Terima kasih Bapa. 谢谢你天父， Dalam nama Yesus. 我们奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。